warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita masuk kepada atau dapat menyambung perbincang kita, perkuliahan kita sepanjang Ramadan ini, yang mana hari ini kita dah masuk hari ke-6. Betul? Hari ke-7 dah. Tujuh kan? Mana dua orang lagi-lagi tinggal saya? Lepas tu saya meninggalkan. Bukan meninggal meninggalkan. Cepat berlalu tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita sudah, maknanya kita akan kira sekarang ni dah 1 minggu 1 minggu daripada bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita sentiasa dalam proses tuan-tuan sekarang Ramadan ini mengaut keuntungan pahala daripada setiap amalan dan kesempatan yang ada sebanyak-banyaknya untuk kita jadikan bekalan kita bertemu dengan Allah pada satu hari nanti, insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh teladan kita dalam segala hal dan menjadi pengingat kita akan pentingnya kita bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang kasihkan, semalam saya rasa tak habis membincangkan perkara ini, iaitu cinta 5 perkara, lupa 5 perkara, ya. Dan tuan-tuan, inilah saya rasa cinta pada makhluk, kadang-kadang kita lupa pada Khaliq, ya. Itu yang ketiga, ya, iaitu kita cinta pada makhluk dan kita lupa pada Khaliq. Khaliq adalah Allah yang menciptanya, ya. Jadi kita terlebih cinta pada makhluk, maka menyebabkan kita, ya, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang. Di antara cinta kepada makhluk yang tuan-tuan boleh lebih-lebihkan adalah cinta pada Nabi. Cinta yang tuan-tuan boleh lebih-lebihkan adalah yang nama dia makhluk, tuan-tuan, cinta pada Nabi atau cinta pada Rasulullah SAW. Itu tuan-tuan lebih-lebihkanlah. Kalau memang, ya, kita cinta tuan-tuan, kita tak apa. Sebab apa dia? Semakin besar cinta tuan-tuan kepada Rasulullah, itu adalah tanda cinta tuan-tuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. So untuk Rasulullah SAW, ungkapkan cinta tuan-tuan, ya, rasakan cinta tuan-tuan, itu adalah sebab di antara tanda kita cinta kepada Allah adalah cinta pada Nabi. Sebab
Sebab dalam surah Al-Imran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kamu betul-betul cintakan Allah, maka ikuti aku, itu Rasulullah maksudnya. Ikuti aku, cintai aku, hormati aku, ya, sayangi aku, yuhibbukumullah, ini saya Allah akan sayang pada kamu. So kepada makhluk yang boleh kita sampaikan cinta kita, kita rasakan cinta kita itu berlebih kepada dia, iaitu pada Rasulullah SAW. Manakala cinta kepada makhluk yang lain, selain daripada Rasulullah SAW, biasanya dia akan membawa kepada kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta pada Rasulullah justru mengingatkan kita kepada Allah. Cinta pada Rasulullah justru mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu. Sebab ketika tuan-puan berselawat, sebenarnya di dalam itu tuan-puan, di dalamnya ada ingat Allah. Sallallahu ala Muhammad. Ingat Allah tu. Maka ada orang tanya, "Ustaz, kalau saya banyakkan selawat nanti macam mana dengan zikir?" Kan ada kan? Bukankah nanti saya seolah-olah melebihkan Rasulullah, lepas tu saya lupa Allah? No! You tak faham makna salawat tu. Salawat tu dalamnya zikir lah tu. Kan? Sallallahu, Allah tu maksud. Tu pun bukan minta pada orang. Allahumma tu pun sebut Allah juga. So dalam dia tu adalah zikrullah. Maka ada seorang sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, kalau rasa dalam sebulan tu saya bersalawat, satu hari itu saya bersalawat kepada engkau, berapa nama dia? 5% je, okey tak ya Rasulullah?" Okey kata Rasulullah. Kalau 1/3 daripada masa saya itu saya gunakan bersalawat untukku, bagaimana boleh? Okey, bagus. Ya. Kalau separuh je lah, separuh lagi bagus. Kalau semua masa saya untuk bersalawat kepadamu, bagaimana Rasulullah? Lagi bagus. Apa sebab? Takkan Rasulullah kata, nanti kamu lupa Allah nanti, kata. Kalau memang dengan solat menyebabkan kita lupa Allah SWT. Tak. Rasulullah kata, buatlah. Sebab memang dengan bersolawat itulah kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan cinta Rasulullah itulah akan menyebabkan kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, salawat dengan zikir tak ada bertentang. Justru sebenarnya salah satu bentuk zikrullah kita itu adalah dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang ingat ataupun cinta makhluk yang tidak menjejaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu apa? Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak akan menjejaskan hubungan kita, cinta kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian apa lagi tuan-puan dan kasih sekalian? Cinta kepada dosa, cinta kepada satu amalan maksiat. Dan ini tuan-puan secara automatik yang akan menyebabkan kita lupa kepada bertaubat. Selalu sambung lagi buat benda yang tak elok tersebut, buat lagi tuan-puan. Maka kita terlupa bertaubat. Masya Allah, ini satu bahaya yang sangat besar tuan-puan dan sekalian apabila kita lupa bertaubat. Di antara perkara yang mesti kita segerakan kepada tuan-puan dan kasih sekalian adalah bertaubat. Ya, sesegera mungkin. Ya, orang bertakwa tuan-puan, orang yang highest level tersebut yang kita sebutkan beberapa kumpulan atau golongan sebelum ini tuan-puan dan kasih sekalian, mereka itu bukan tidak pernah buat dosa. Mereka itu bukan tidak pernah melakukan kesilapan. Mereka itu bukan tidak pernah buat maksiat. Mereka ada, mereka terlanggar benda itu, tersilap, terlakukan juga perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Tapi kata Allah dalam surah Al-Imran, "Dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Mereka segera-segera ingat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu cepat-cepat istighfar.
Bukan tak pernah salah. Itu kalau tuan-tuan baca surah Al-Imran ya, tentang orang, sifat orang bertakwa di antara wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidhunubihim. Itu mereka ada buat fahisyah. Kalau itu perkataan fahisyah ni perkataan dahsyat sebenarnya. Keji, perbuatan keji. Keji maksudkanlah mungkin benda zina di antaranya. Ya, masalah seperti itu. Ya. Fa'alu fahisyah. Au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah. Cuma pada yang membedakan dengan orang-orang biasa ni tuan-tuan, kalau dia buat dosa tuan-tuan, dia relax tuan-tuan, dan lagi teruk tuan-tuan dengan saya apa buat dosa tu cerita pula kawan. Cerita kawan tuan-tuan. Waktu dia buat tersebut tuan-tuan, orang tak nampak, orang tak tahu, siapa-siapa pun tak tahu. Lalu tuan-tuan dikasih sekalian, sebenarnya Allah sebenarnya tutup. Masih ada tu. Tak bagi orang tahu sebenarnya hikmah tu, supaya mereka tak terdedah keburukan itu. Lalu tuan-tuan dikasih sekalian, tak sebenarnya dia tuan-tuan ya, malam mereka esok ke dia tuan-tuan ya, dia cerita habis aib dia tadi. Aku semalam enjoy show. Oh best. So, dia cerita tuan-tuan dikasih sekalian, dia dedahkan semua yang dia lakukan tersebut. Maka tuan-tuan, ini tuan-tuan yang Allah sangat murka ini. Allah tak suka orang yang mendedahkan. Ustaz, bukankah hipokrit nama dia tu Ustaz? No tuan-tuan. Apa hipokrit zaman sekarang ni tuan-tuan dia istilahkan apa tuan-tuan kalau kau buat jahat tu kau kena cerita-cerita lah. Buat macam orang jahat betul. Dia nak balik kalau kita jahat tu memang jahat betul. Janganlah belagak alim pula. Itu hipokrit bagi dia. Alah, aku tahu tu, tudung dia yang labu. Tapi aku dia tahu jahat tu. Ini perangai ini, perangai itu. No. Kenapa dia kasih sekalian tak semestinya? Ya. Justru sebenarnya tuan-tuan ya, kita menutupi itu sebab Allah suruh, Rasulullah suruh. Dengan cara tu sebenarnya masih ada niat dalam diri kita, ya Allah kita malu. Sifat malu itu pun tuan-tuan yang kasih sekalian, malu itu adalah iman. Kan al-haya'u minal iman. Malu tu pun, malu terdedah aib kita tu tuan-tuan yang kasih sekalian, itu iman tu. Kalau ada orang suka aib dia tu terdedah tuan-tuan, masalah iman. Dia suka semua benda buruk dia tu buka habis tu. Tak kisahlah. Tuan-tuan, masalah iman tu. Iman mengajar kita kalau bukan malu hanya kepada Allah, juga malu pada makhluk itu pun juga salah satu bentuk sebenarnya. Tapi alangkah baiknya adalah malu kepada Allah, itu lagi dahsyatlah. Kalau kamu malu pada makhluk, maka Allah lagilah kamu malu. Sebab semua yang kamu dapatkan, semua yang kamu peroleh, semua yang yang kamu ada, itu adalah daripada Allah, dan dia selalu melihat dan memperhatikan kamu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, segeralah bertaubat. Dan tuan-tuan dan puan, ukuran segeranya tuan-tuan dan puan sekalian berdasarkan hadis Nabi adalah kalau dia buat dosa pada malam hari, sebelum masuk siang pagi besok tuan-tuan dia dah sedia bertaubat. Faham tu? Buat malam, setelkan malam tu juga. Sekali lagi pada buat malam, setelkan malam tu, selesaikan malam tu juga. Buat siang, selesaikan siang itu juga. Jangan tunggu untuk malam. Jangan tunggu aku nak tahajud baru nak taubat nanti Tuan-tuan yang saya nak taubat, tuan-tuan yang tak perlu tunggu sembahyang taubat. Ada orang tuan-tuan nak taubat, aku nak sembahyang taubat dulu boleh tak? Lepas tu tanya pula, Ustaz perlu mandi ke Ustaz?
tuan-tuan perlu pergi Makkah dulu tu. Tak payah, taubat ini sangat mudah. Ya. Bukan macam Kristian, kena pergi jumpa patri bayar apa dah. Apa istilah confession? Ada kita tu. Saya ustaz boleh juga tapi nak bagi kan. Tapi saya tak jamin Masalah kalau patri tu dia jamin tau. Dosa tu akan terhapuskan. Sehingga potong pada sekarang, lepas tu orang buat dosa balik, jumpa dia balik. Ya, selalu dapat. Setumpuan yang kita tak ada. Sangat senang taubat dalam Islam, tuan. Sangat senang taubat. Apa dia, tuan? Itu cara diajarkan orang. Zakarullah, ingat Allah lah. Ingat Allah dan katakan, ya Allah, aku malu, ya Allah, astagfirullah, ampunkan dosa aku, ya Allah, astagfirullah. Allahumma gfirli ya Allah, Allahumma gfirli ya Allah. Aku menyesal terhadap apa yang aku lakukan ni Ustaz. Ya Ustaz. Kita ini nak ajar confession ya. Setumpahan sangat senang. Antara soalan lagi teman Ustaz, lepas tu terbuat lagi macam mana? Terbuat tumpah terbuat terus tertaubat balik. Taubat balik. Sila bertaubat balik. Terbuat pun lagi. Terbuat lagi. Terus cepat. Ya. InsyaAllah satu hari tuan-tuan Allah akan bantu kita dengan niat ikhlas memang nak lepaskan diri daripada dosa tadi tu. Ya. Awal memang tak boleh. Tapi kerana memang tulus ikhlas, insya-Allah Allah akan bantu. Allah akan tolong. Yang tak betul tuan-tuan, apabila niat dalam hati dia itu tidak ikhlas, dia memang bertaubat dia itu tuan-tuan kerana disuruh orang. Kamu bertaubatlah, kamu sedarlah, kamu insaflah. Dia adalah arahan orang. Biasanya tuan-tuan dia sebut juga astagfirullah, tapi di mulut saja, bukan dari hati dia. Berbeza tuan-tuan yang kasih sekarang, dia yang muncul daripada hati dia tu. Ini yang Allah lihat, yang dari hati dia tu, yang rasa menyesal tuan-tuan. Ya, sebab elemen taubat yang mesti ada tuan-tuan lah, iaitu an-nadam, itu penyesalan. Rasa terkilan dengan apa yang telah dia lakukan. Wujud perasaan tersebut, sebut Allah. Astagfirullah. Ini taubat. Simple je sebenarnya. Terkilan kita dengan apa yang kita buat tersebut, terasa bersalah kepada kita, ingat Allah cepat dan sebutkan astagfirullah. Jangan sebut astaga. Astaga Indonesia tuan-tuan, itu tak lepas lagi. Tak habuk mana astaga. Pernah dengar kata astaga? Selalu kat drama sebab yang sebut dia tu bukan orang Islam. Astaga tu, kalau orang Islam dia sebut astagfirullah, dia tak dah terbiasa dengan orang Islam. Ya, sebut astagfirullah tuan-tuan. So dia shortcut astaga. Dia potong. So itu tidak lagi lepas. Yang lepas adalah astagfirullah. Astagfirullahalazim. Lagi bagus astagfirullah wa atubu ilaih. Antara ungkapan yang bagus. Astagfirullah wa atubu ilaih. Paling bagus. Ya. Jadi ini tuan-tuan, jangan kita lalai dengan dosa, lupa pada taubat. Di antara penyakit yang akan datang pada satu zaman tuan-tuan adalah iaitu cinta pada mahligai. Maksudnya cinta pada harta kita, cinta pada rumah kita, cinta pada habis nak hiasi rumah. Hari nak raya dah ni, tukar langsi baru, tukar apa lagi, cat baru. Tak salah tuan-tuan, tak salah, bagus, tak ada masalah. Dengan rumah orang Melayu atau orang Islam tuan-tuan,
kotor, apa tu selekeh. Tak, ini maknanya tuan. Silakan. Allah suka bersih dan cantik, tuan, buatlah. Bagi saya tak ada masalah. Yang isunya adalah jangan lalai dengan asyik cat rumah je. 3 kali setahun tak kata. Tiga kali setahun bila tu? Maulidur Rasul Ustaz. Islam berat. Satu lagi raya, satu lagi Ustaz. Ya Allah. Tak apa, baiki rumah tuan-tuan, silakan. Sebab itu adalah salah satu tuan-tuan yang saya nikmat dunia Allah bagi adalah ada 4 kan tuan-tuan. Iaitu isteri solehah. Itu nikmat dunia. Syurga dunia ada. Okay. Syurga kedua tuan-tuan yang kalau tuan-tuan dapat adalah kenderaan yang baik. Yang ketiga tuan-tuan adalah rumah yang baik. Ya. Dan yang keempat adalah jiran yang baik. Syurga dunia. Syurga dunia. Kalau ada pak rumah baik, kereta baik, jiran baik, isteri baik, tempat syurga dunia. Dengan syarat tuan-puan, jangan lupa pula dengan syurga dunia tuan-puan tu. Isteri dia solehah, kita tak. Kita nyari soleh je. Jangan teman-teman. Kena. Itu adalah nikmat dunia, syurga dunia. Kalau tuan-puan dapat tu, bagikan lagi. Sebaliknya jugalah kalau perempuan tuan-puan dapat pasangan yang soleh dan dia sediakan tuan-puan rumah yang baik, kemudian kenderaan yang baik, kemudian kebetulan jiran pun tak ada masalah. Syurga dunia tuan-puan. Jadi maknanya tuan-puan yang kasih sekalian, kalau tuan-puan boleh berjaya baiki rumah tuan-puan jadi selesa, baik, baguslah. Tak ada salah dia. Gunakan. Tak ada masalah tuan-puan. Cuma jangan sampai lupa. Lupa mahligai kita, tapi lupa tempat yang akan kita nak tuju. Tempat persinggahan kita. Nak hiasi kubur kita. Tahu macam mana nak hiasi kubur tuan-puan? Itu orang salah faham tuan-puan. Dia wasiat kepada anak dia, kalau mak kubur tolong bangunkan ini itu. Batu dia jangan batu biasa, batu seramik, batu marmer. Batu dia kalau nak batu juga adalah saya nak batu sungai Gangga. Tuan-puan yang saya sekarang, bukan tu. Hiasi kubur kita sebenarnya kita dari sekarang. Kalau tuan-puan ingin hiasi kubur tuan-puan, rajin-rajin baca Quran sekarang, supaya dia akan jadi teman tuan-puan. Quran ini adalah teman kita di kubur nanti. Dia akan jadi kalau tuan-puan nak suruh dia nyanyi dangdut pun boleh. Tak masalah. Sebab dia memang dia akan teman kita, sembang yang kita tuan-puan. Sehingga pada selama dalam kubur tu tak terasa tuan-puan ambil dah dah hari berbangkit tak kiranya. Tak terasa. Dia bawa kita, kata pada kita, cakap dengan kita. Sebab Al-Quran tu sekarang kan benda mati. Yang benda mati. Dan tu pun cakap dengan dia. Nanti tuan-puan di luar dunia kita ini, selain di dunia ini tuan-puan, iaitu yang dulunya mati dia akan bercakap. Konsepnya apa dia? Dulunya dunia ni dia tak cakap, dia tak cakap. Tanah tempat tuan-puan berpijak ni, dia tak cakap. Tangan tuan-puan yang pada tak ada cakap, dia tak cakap. Di dunia dia tak ada cakap. Sebab memang kemampuannya Allah batasi hanya setakat pada kau khidmat untuk si fulan tu. Ikut dia. Mak ini tuan-puan, dia kan mati ni kan? Dia mati ni. Ini akan jadi saksi nanti bercakap ni. Tentang apa yang kita buat, kita lakukan.
Yaumaidin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Itu bumi itu akan berkata, menceritakan apa yang telah dibuat oleh manusia. Surah Zalzalah tu. Kenapa dia boleh macam tu? Bi anna rabbaka awhalaha, sesungguhnya Tuhan kau yang berintahkan dia. Bukan dia saja tiba-tiba boleh cakap, tak. Allah perintahkan untuk bercakap. Maka semua akan berkata, semua akan memberitahu apa yang dilakukan oleh manusia. Seperti itu juga lah mushaf yang Tuhan baca. Buku yang Tuhan tulis, bawa tu. Itu tidak sia-sia. Ada orang datang kosong dengan tangan melegang saja. Itu cara dia lah, tak ada masalah tu. Tapi tuan setiap yang tuan buat itu, tuan itu kan menjadi saksi bagi tuan. Makin banyak saksi bagi apa yang tuan lakukan itu semakin baik. Maka tuan-tuan dikasih sekalian, ada setengah orang tuan-tuan dia suka solat dekat sana je lah. Tempat tu, itu spot dia start. Jangan kacau. Itu si fulan lah tempat dia. Kalau ustaz ni kat sana, solat kat sana, tidak halal. Cok. Tuan-tuan yang kasih sekalian, tak betul. Ya. Solat lagi bagus sebenarnya berpindah-pindah. Ada hadis dari Ustaz, Al-Quran yang cakap, semua akan jadi saksi. Maka di antara yang diamalkan oleh setengah orang tuan-tuan, solat sekarang ni dia, Ustaz, malam pertama saya solat dekat masjid ni, malam kedua itu bagus. Memang sebenarnya saya rasa tak ada masalah tuan-tuan kasi dah kita. Memang bagus. Selain itu tuan-tuan, kita boleh silaturahmi. Kenal dengan jemaah ni. Jemaah masjid tu pun kenal. Dia seorang Allah tuan-tuan, dia memang cakap macam tu, Ustaz, saya tak tetap. Subuh saya tempat lain, Zuhur tempat lain, Isyak Asar tempat lain, Maghrib tempat lain. Boleh ada rutin dekat 5 waktu tu lain tempat dia. Sehingga pada zaman pergi ke surau ini, orang kenal dia. Pergi surau sana, orang kenal dia. Mati nanti haji itu mana? Meninggal. Maka jemaah ramai. Ramai orang kenal. Lagi ramai yang mensolatkan kita lagi pokoknya tak. Ini dah lah sembahyang kat surau kecil je tuan-tuan. 4-5 orang je. Tak pergi tempat lain. Bukan tak maksud dia tuan-tuan, itu pun okey, pergi solat okey dah. Okey, minta maaf jangan tuan-tuan kata, walau macam tu susah lah, saya ni susah nak jalan. Tak apalah. Itu kira tuan-tuan adalah afdal dia lah. Dengan cara tu kita akan dapat. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena cari sebab-sebab kebaikan yang boleh kita banyak dapat. Ini nama dia smart. Semakin banyak kesempatan kita untuk buat kebaikan, dengan satu perbuatan tuan-tuan boleh buat banyak kebaikan. Sebab apa? Kalau tuan-tuan solat tempat tuan-tuan itu, tuan-tuan setakat silaturahmi dekat tempat tuan-tuan. Tuan-tuan hanya solat jemaah, kemudian dapat solat jemaah je lah. Dan tuan-tuan dikasih, kalau sekiranya tuan-tuan pergi tempat lain, maka niatkan untuk silaturahmi. Masya Allah, silaturahmi ini besar betul pahala dia. Besar betul pahala dia. Maka tuan-tuan ada orang yang datang kelas dia, sebenarnya akad dari mana? Saya dari Kajang Ustaz. Jauhnya datang sini, contoh kan. Bagus. Jauh datang sini. Dan setiap langkah ataupun setiap minyak kereta tu, tayar dia, kereta dia berputar tuan-tuan. Kalau dulu orang kata setiap langkah kata Nabi kan. Bagi saya lah sekarang setiap tayar dia bergerak tuan-tuan. Maka Allah akan ganjari dengan pahala. Allah takkan sia-siakan tempatnya. Allah Maha Kaya. Jadi ada je kebaikan yang akan didapat. Jadi kalau boleh macam tu tuan-tuan kasih sekalian, maka Nabi tuan-tuan ada tak satu amalan Nabi tu tak? Kalau dia pergi solat tuan-tuan, dia akan lalu jalan ni balik. Why? Satunya langkah dia jauh. Lepas tu apa lagi? Saksi tadi tu. Lepas tu lagi mungkin jumpa orang lain pun bersalam pula, Assalamualaikum.
Kalau kita tuan-tuan nak jalan tu juga, Ustaz, jangan pergi jalan-jalan lain, Ustaz. No. Jam macam mana kan? Tamantun memang. Cuma saya nak masuk Tamantun. Saya dah keluar, dah kawan Tamantun dah sekarang. Saya tuan-tuan nak masuk Tamantun tu bukan main susah. Baru sekarang perasan. Sebelum ni dah duduk senang lena kat Tamantun. Maka tak tahu apa yang berlaku kepada orang nak masuk Tamantun. Sekarang baru terasa, ya Allah. Ya. Nak masuk dari sini, masuk dari sana pun, masih ada dekat Mutiara tuan-tuan, pun dia kena subat. Ya, nak lalu bawah ni kan, boleh lalu bawah ni kan. Oh, teman kita macam sama salah dia tuan-tuan, depan tu pun dekat MRT tu dah jam. Saya lalu naik belakang tuan-tuan, naik atas tu. Nak masuk dekat setengah berjalan tu, di sini tu pun dah jam. Ya Allah, mana aku nak lagi ni? Tiga. Ya, sana tu. Oh, bagus baju. Tunjukkan jalan. Boleh juga. Masalahnya baju dekat simpang tu. Oh, isu dia simpang tu sudah lepas simpang tu tak ada masalah. Ya. Baik, balik pada cerita kita. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita tuan-tuan kita, bahawasanya kita boleh saja kita perbaiki rumah kita, perbaiki tempat tinggal kita tuan-tuan, tapi jangan sampai dia melupakan kita, sebab ramai manusia yang suka menghiasi mahligai dia, suka mempercantik tempat tinggal dia, dan dia lupa untuk mempercantik apa? Iaitu kubur dia. Iaitu siapkanlah dengan apa kubur kita tu amal-amal soleh. Di antaranya itu saya kata tadi adalah itu baca Quran, rajin-rajinlah. Baik, tuan-tuan kasih sekalian, kita ada beberapa kata-kata tuan-tuan, keburukan daripada cinta dunia. Itu ada ragu-ragu, asyik ragu-ragu tuan-tuan, ragu-ragu yang berkepanjangan, ya, yang mana orang ni tuan-tuan macam tak ada pendirian, asyik risau je, ragulah. Ragu ni macam mana? Tak ada ketetapan, selalu teragak-agak. Nak majlis ilmu ni semua bukan main susahnya. Pergi kita. Ya Allah, dia asyik aku je. Ini bahaya cinta dunia sebenarnya. Baik, apa lagi tuan-tuan? Sentiasa rasa tak cukup. Tak cukup je. Sebab dunia ni memang tuan-tuan macam cukup. Ya. Kata Nabi kan, Allah bagi pun satu gunung Uhud ni emas. Kan? Nak dua, nak satu lagi. Kalau bagi dua, nak tiga. Memang tak cukup. Tapi carilah, tak ada masalah. Cuma boleh sekalian hiasi, letakkan dunia itu di tangan kita je. Kita yang kendalikan dia. Kita yang olah dia. Dan hati kita tetap pada cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan ni kasih saya sibuk tak menentu tuan-tuan. Sibuk tak menentu tuan-tuan. Sehingga tuan-tuan ni kasih sekalian, ibadat terlalaikan, anak-anak pun, keluarga pun komplain. Quality time dia tu ini banyak ni tuan. Ini salah satu ciri sebenarnya kita sudah mula ada simptom-simptom cinta dunia. Seorang hamba Allah cerita kepada saya tuan-tuan sekalian, bahawasanya ada orang yang kata sesibuk-sibuk mana pun dia tuan-tuan, dia solat 5 waktu, dia akan jaga masjid Rasulullah. Di antara kesan dia apa tuan-tuan? Semua yang dia nak